Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul di dalam sebuah masjid untuk sama-sama kita nak dengar sedikit daripada perkara yang sakut paut mengenai ajaran agama kita. Kita sebagai orang Islam ada dua dasar yang besar bagi kita kena faham. Yang kita terkadang lalai daripada dua dasar tersebut. Yang pertama, kita mengucap kata kita ni menyaksi tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pihak yang keduanya iaitu kita mengucap juga menyaksi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Nabi kita Muhammad sebagai pesuruh bagi Tuhan. Maka daripada dua dasar tadi, jadilah seseorang itu orang yang beriman, orang Islam. Apabila kita royak kata kita ni sebagai orang Islam, orang yang beriman, ada di dalam agama kita ni, setelah daripada kita serahkan diri kita sebagai orang Islam, orang beriman, pasti kita kena adanya thamarat, buahan daripada iman yang ada di dalam, kena keluar tubik di diri kita, dipanggil kata samaratul iman, iaitu al-amal. Amalan yang kita tadi itu kena buat. Maka amalan yang kita nak buat tadi itu pastilah amalan tadi itu bukan amalan yang kita duk gamuk-gamuk saja. Pasti kita kena ada contoh tauladan dan cara-cara kita nak mendekati Tuhan. Apabila kita berasa kata kita nak buat amalan, pastilah kata kita tadi itu kasih kepada Tuhan. Kalau kita tak kasih, nasib kita tak berasa nak mendekati. Buat amalan ni makna kita nak mendekati diri kita dengan Tuhan. Nak mendekati apa? Kerana kita kasih kepada Tuhan. Gitulah cara memikir mudah-mudah supaya nak kita boleh faham. Lalu apabila kata kita ni kasih Allah Ta'ala dan suka nak mendekati amalan kita kepada Tuhan, Tuhan ibtilakkan kita.
cobakan kita. Kata sungguh kedak, kata mung ni kasihkan aku. Dia bui kita nak mendekati dia, tapi syarat kena ada jalan yang nak mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu jalan yang diberjalankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan kata, ayat ni senantiasa kita duk dengar, tetapi jarang orang boleh nak beramal dengan itu pengajaran. Kerana ada beberapa sebab-sebab yang seorang tadi itu tak boleh nak beramal. Wa emo dengan pangkat, wa emo dengan pengikut, wa emo dengan tarik ke tu tarik ke ni, berbagai-bagai. Ayat yang berbunyi daripada surah Al-Imran ayat 31. Qala subhanahu wa ta'ala, Qul, kata olehmu ya Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu itu kasih akan Allah. Kasih ke Tuhan ni timbul daripada perasaan dalam yang kita kenal, kata dia tu Tuhan kita, Tuhan kita yang menjadi, yang mengada, yang merazki kita. Lalu Tuhan cobakan kita dengan ayat tu, kata kalaulah mung tu royak di bibir mulut mung, kata mung kasih ke aku wahai hamba aku, royak kepada hamba aku tu wahai Rasulullah, fattabi'uni, ikut akan daku. Ikut akan daku di sini ada dua dalalah di kalangan ahli tafsir. Ikutnya perbuatan Nabi dan ikutnya tinggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada khilaf semenjak daripada dulu sampai ke tahun 1990 ataupun belum daripada tu, tahun 1910 ataupun 1920, sekitar itulah. Maka ittifaq umat manusia kata ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak Tuhan kata fattabi'uni tadi itu tu ikut perbuatan Nabi dan tinggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncul dan timbul seorang alim ulama juga, namanya Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, yang beranak pada tahun 1910, meninggal pada tahun 1993 Miladiyah. Dia tulis satu buku nama Husnul Tafahum li Mas'alati Tark. Dia tulis kitab tu nak rakyat kata tiap-tiap tinggalan Nabi, hak Nabi tawak khija daripada amalan, itu bukan dalil syarak yang menunjuk kata itu tu tak boleh kita nak buat khija. Bahkan kita boleh nak buat khija sebagaimana kita nak. Tak ada dawabit, tidak adanya garisan, tidak adanya qawaid tu qaedah. Tiap-tiap perkara yang Nabi tinggal tak ada membawa kata perkara tu haram dan sebagainya. Sedangkan apabila kita terujung di dalam kitab-kitab usul fiqh semenjak daripada kelahiran timbulnya kitab Ar-Risalah bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala nakalkan akan perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab Fathil Bari, syarah bagi Sahih Bukhari. Imam Syafi'i katakan, nahnu nattabi'u sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa tarkan. Kami ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada Nabi buat dan Nabi tinggal. Seolah kata apa yang dikatakan oleh Syekh Ghumari di dalam kitab Husnul Tafahum li Mas'alati Tark menyalahi dengan apa yang dibawakan oleh ulama semenjak daripada dulu sampai ke
generasi Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Irsyadul Fuhul. Semua pakat tegah dan menyata kata wajib kita ikut sunnah Nabi, sama ada pekerjaan Nabi ataupun tinggalan hak Nabi tawak kerja. Kalau gitu pada masa yang kita duduk ni, daripada ayat kata fattabi'uni, ikut akan daku wahai umat aku, ikut akan daku. Dalam masalah mu nak ibadat pada aku wahai umat, wahai hamba aku, mu turut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mu tak turut, nescaya mung itu dakwaan yang dusta. Dengan sebab itu Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kata di dalam tafsir dia, tak kala dia bawa datangkan ayat tu mari, dia beri pentafsiran kata hadhil ayatul karimah. Ini ayat ni ayat kata in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ni hakimatun, sebagai hakim nak buat keputusan ala kulli man idda'ah, di atas tiap-tiap mereka yang dakwa mahabbatullah, dakwa kata dia itu kasih akan Allah Subhanahu wa taala, wa laysa huwa ala tariqati muhammadiyah, sedangkan dia bukan duduk di atas bantasan jalanan yang diberjalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr, maka orang itu adalah orang dusta pada dakwaannya, pada cakap awal-awal hak dia cakap. Salah katanya kecek tak benar. Sehingga mana nak jadi benar? Hatta yattabi'a asy-syara' al-muhammadiyah, sehingga dia kena ikut akan syarak yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wad-din nabawiyah, dan ad-din nabawi, dan jalan ni hak jalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa ahwalihi, pada pendapat-pendapat dia dan keadaan-keadaan yang dia itu nak buatkan amalan-amalan nak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu at-tark, masalah tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya nak buat kesimpulan lebih mudah kita faham. Kalau kita tengok dalam kitab terkadang teban kitab Mas'alatut Tarkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tebal pimpinnya Rahman, dan banyak lagi daripada tuai-tuai hak tulis buku-buku sakut paut dengan ni. Guru saya Syekh Abdullah Ramadan Musa tu, Syekh Abdullah Al-Ghumari, waktu baik kitab tebal ni boleh lah lebih kurang 100 muka, lebih kurang gitulah. Dia tulis kitab mengsarkan, makna kata bawa data pendapat alim ulama kita semenjak daripada dulu, daripada Imam Asy-Syafi'i turun sampaikan Irsyadul Fuhul bagi Imam Asy-Syaukani, pakak sebulak suara kata at-tark adalah fihi dalalatun, ada dalalah fi syar'ina, di dalam syarak kami. Tapi mari seorang syekh ni, dia orang Maghribi, maka semua orang nak buat rengka dalam dunia lalan ni pakak gantung pada kitab tu belaka. Tak kira Jawa, Jawi, Melayu, berapa nama Arab tak Arab, hak kamar dia ni gantung situ belaka. Apa panggil Kitabul Muqaddasah inda haula, kitab yang diagungkan di sisi mereka. Tetapi apabila kita turun di dalam kitab-kitab hak ulama tulis sungguh tentang masalah tark, nescaya kita dapat tak sama yang mereka itu nakal mari. Kenapa hamba kena kecek lagu ni? Sebenarnya masalah ni masalah ahli ilmu ni lah. Kita terkadang tak ambil tahu pun tak apa. Tetapi ada orang dah hurai hari ni. Hurai kata bukanlah tiap-tiap amalan yang tak dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam arti kata Nabi tinggal akan amalan itu, kita tak boleh nak buat kerja. Tinggal Nabi ni sampai ke bagi 5. Ada tinggal hak wajib, ada tinggal hak sunat, ada tinggal hak haram, ada tinggal hak makruh, ada tinggal hak haram. Gapo nak lagu tu? Daripada cakap pelik belakang tu nak gapo? Nak bukakan pintu untuk nawi manusia tadi itu buat rengka dalam agama. Kita memanglah, kita sebagai orang sunnah kita ni, kita ada pendirian yang khusus.
Kita bukan ikut kerajaan Saudi ataupun mana-mana, tak. Masalah hak yang dok jadi heboh pada masa yang kita ada ni, masa hak kita duduk ni lah, seolah kata bulan ni orang panggil bulan yang setengah-setengah tadi itu sambut perayaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang nak buat atuhan dia. Kita tak ada hak nak pergi sekat gapo-gapo. Tapi nak royak kata kita orang tak sah buat bekerja itu, apakah alasan kita? Kita tak sah pasal kata aku tak buat kerana orang tua aku tak buat. Supa dengan demo kalau hidup setara tu. Aku tak buat sebab aku mengaji pasal ni. Aku pun tak tahu juga dalil lagu mana. Lah, bukan setara sekadar tu. Kita tahu kerana ada alasan. Sebab kita tak buat tadi itu, kita iktidak, ikut akan jenjak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat tabi'in atba'it tabi'in. Mereka itu sore pun beratus ribu mereka ada di dalam korun mereka itu ulama-ulama siapa pangkat mujtahid mutlak yang tak kuasa orang perempuan lepas daripada tu nak beranak orang seumpama tu. Mereka itu tak ada siapa dia buat kerja walaupun sore. Tetapi orang nak buat usaha juga untuk nak royak kata hak kita buat ni adalah ada asal dalam agama, kena molek dengan hukum syarak dan begitu dan gini. Adakah sebagai apa yang mereka itu dakwa tadi itu benar? Kita ingat satu perkara. Ittifaq kata perayaan yang dibuatkan oleh manusia hak kamadia daripada Qurun Mufaddalah ni ittifaq ulama Islam yang kata boleh, kata perkara tu adalah rangkaian. Imam As-Sakhawi, anak murid bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, di dalam fatawi dia, dalam fatwa dia kata amalan makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yunqal, tidak dinakal an ahadin minas salafis salih fi quruni thalathatil al-mufaddalah. Makna kata makhluk Nabi ni tak ada dinakal daripada salafus salih pada kurun yang ketiga, tak ada oleh seorang. Juga Imam Ibn Hajar ia kata aslu amalil maulid bid'atun, asal pada amalan makhluk Nabi adalah rangkaian. Maka orang nak buat ni, kita kata kalau nak buat persilakan. Kita tak ada nak kata lagu mana kamu nak gantung pada pendapat-pendapat setengah daripada ulama yang kamu nak berjalan belakang, okey, tak ada masalah. Tetapi nak lawan kata ini adalah ada dalam syariat, ya bukan dia. Benda dok luar, benda tak sakut paut dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mai tak dalil. Ini masalah Ustaz. Kalau benda ni ada dalil, ada dalam Quran, ada dalam hadis, dalalah Quran menunjuk, dalalah hadis menunjuk, dia tak tubik hukum jadi rangkaian, dia tubik hukum wajib ataupun sunat. Waktu cerak nyata-nyata puak mujtahid mutlak pakat tahu belaka. Tetapi hari ni orang golek ke lah, orang tempat kita kecek apa tak perayaan, buat perayaan Nabi buat apa? Kerana aku tak buat ni kerana Nabi tak buat. Tu kena dah sebenarnya kita duduk situ tu. Tetapi orang apa yang pandang mulah ni, bukanlah tiap-tiap perkara yang Nabi tak buat kita tak boleh buat sebab tinggal Nabi tadi itu tak keluarkan hukum. Tu terkadang jadi tupo jugalah hujah yang kita hujah gitu. Lalu kita nak kemukakan pada malam ni, nak oyak kata dak, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tinggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam amalan ya ada dalalah dia. Wa emo benda tadi itu jadi wajib, wa emo perkara tu jadi sunat, wa emo perkara tu jadi haram dan makruh dan sebagainya. Lagu mana? Kita faham gini. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua dalalah. Ni sebagaimana dinakalkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam Irsyadil Fuhud. Kitab ni kitab yang dipakai seluruh dunia. Orang tak pakai biar dia lah. Orang panggil kata
ia tak tahu darajat alim ulama kita. Hak tu tak ada arah nak buat. Dia kata dalam safhah hak amba ni 83, dia kata tarkuhu sallallahu alaihi wasallam li syai'in ka fi'lihi fit ta'assi bihi. Tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi sesuatu seperti perbuatannya pada masalah kita kena ikuti. Kalau gitu, tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila nak keluarkan hukum? Soal mula-mula. Bila nak keluarkan hukum, apabila Nabi tinggal, kalau kita pergi buat jadi rengkak mata. Bila? Sini tepat kita kena tahu. Walaupun kita nak awal setara mana dia kata kita orang awal hadis 1000 pun tak ingat, 100,000 pun tak ingat, 100 pun tak ingat, Quran pun tak ingat, tapi boleh kita faham. Selama mana kita dengar orang mengajar faham, kita faham. Ya bukan kita kena duk gisau dakwah kita duk royak kata mari kita pakai klik pada Quran, klik pada hadis, bukan makna suruh kita ijtihad sendiri, bukan. Bahkan kita turut apa yang dijijak lakah oleh ulama juga. Cuma tak sing ngaji, pesing kata tahu hukum saja, tak tahu maidan. No. Tahu ya, nak akak darajat sikit. Jadi masalah tinggal Nabi ni bila nak jadikan hukum, kita faham dengan mudah-mudah gini. Tiap-tiap perkara yang Nabi tinggal daripada amalan ibadat, sedangkan tarik ke itu ada zaman Nabi, tegah pun tak ada. Kalau Nabi nak buat kerja, Nabi tak buat juga. Maka kalau kita kacau buat, maka jadi rengkak lagu mana? Terkadang kalau kita perhati pada takrif itu, dia payah. Kita mari tengok pada misal. Benar ada tarik ke, pacai ada, sing reng dengdut tu ada. Tetapi Nabi lalu di atas dia. Nabi lalu atas dia. Kalau Nabi nak buat kerja, tak ada tegah gapo daripada syarak. Tapi Nabi tinggal juga, tak ada buat. Orang panggil tarhuna, tinggal di situ panggil tarkun maksudah. Tinggal yang ada tujuan. Nak royak kata ini amalan mu jangan kerja, mu kena turut aku. Misal orang mati zaman Nabi ni banyak, bukan seorang. Penuh benar. Di kalangan sahabat yang mati belum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu panggil tarik ke, muqtada bahasa Arab. Ada tarik ke dia. Tiba-tiba apabila berlaku kematian, Nabi nak buat gano terhadap si mati tadi itu. Nabi suruh kita kapalkan dia, suruh kita memandikan dia, suruh kita kebomikan dia, suruh kita semayakan dia, semaya dan kebomikan dia. Lepas daripada tu, Nabi suruh doa kepada saudara dia, minta oleh Allah Ta'ala itu tetapkan kalimatus syahadah di dalam dada dia. Lepas daripada tu, pakat selesai kelik rumah masing-masing. Itu lepas gitu. Lepas gitu. Tiap-tiap orang hak mati depan Nabi, lagu itulah Nabi buat. Tiba-tiba mari korong kamar dia, orang nak buatnya rengkak apabila mati kena mengatik. Apabila mati kena buat 7 hari, 3 hari, 40 hari, 100 hari. Tu. Masalahnya 7 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kata gila nah. Semua tadi tu kita mari buat di atas apa hak Nabi kita tinggal. Nabi kita tinggal. Orang mati dah ada. Nabi buat contoh kita tengok. Nabi tak ada buat gapo-gapo. Cuma kita mari tambah baru. Kalau Nabi nak buat, tak ada jadi masalah. Tegah tak ada. Seumpama Nabi tinggal semaya, terawih kerana ada tegah. Tegah apa? Takut Tuhan fardu di atas ummah. Apabila Nabi itu wafat, ummah mari baru semula, itu tak panggilkan bid'ah pada syarak. Maka soal kata, tinggal Nabi buat 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, orang panggil tinggal gapo tu? Tinggal maksudah, tinggal yang ada tujuan.
nak wi kata kita itu jangan buat kerja. Sebab tu semua alim ulama kita hingga masuk Syekh Daud Fatani ni buat kerja lagu tu panggil bid'ah makruhah. Tak ada pia sore hukum kata wajib ataupun sunat. Ni nak royak kata benda lagu ning kita sebagai umat Islam terkadang kalau kita tak faham sini ya payah. Lepas tu kita misal lagi masalah apa hukum orang tanya kita nak semaya raya kita nak bai dan iqamah, orang tanya hukum kita nak jawab kata wajib ke sunat ke haram ke makruh ke haruh, nak jawablah mana klik pada hak asal beristiwa raya tadi itu berlaku ke tak zaman Nabi, berlaku ke tak berlaku? Nabi pernah semaya raya dengan sahabat dia ke tak? Memang jawab dalam sejarah kata beberapa kali Nabi semaya raya Aidil Fitri, Aidil Adha dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi buat lagu mana tu? Ada al-azan wal iqamah pada semaya raya dan semaya semaya raya puasa, semaya raya haji? Tak ada. Kalau kita pergi buat kerja, apa hukum? Itu dinamakan rangkaian. Tak ada hak mereka mari kamar dia kata bai ni ada dalam Quran, bai ni ada dalam hadis, iqamah pun ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam ijma'. Ya salah di mana? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tarik ke zaman Nabi ada, tegah kalau Nabi nak buat kerja tak ada, tapi Nabi tinggal juga. Kita pergi buat itu panggil buat rangkaian. Jangan kita buat lagu tu. Hak tu hak maksud. Bah kalau kita mari tatbik, mari pakai perkara tadi itu di atas di atas Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu juga. Nabi tak buat, mana Nabi tinggal. Kita nak buat tak boleh ke? Boleh, tak ada masalah dia mau kata. Hak kita pergi tak boleh. Hak apa? Kerana Nabi beranak tak? Beranak. Zaman dia Nabi beranak, Nabi mari pada ini dunia. Kemudian hari Nabi beranak tadi tu lalu tak di atas Nabi tiap-tiap tahun? Lalu. Kalau Nabi nak buat kerja tegah ada tak? Tak ada. Tapi Nabi tinggal juga hari tu daripada buat perayaan, maka kita pergi buat dinamakan kita buat rangkaian. Itu maksud hak kata Nabi tinggal. Hak Nabi tak buat kerja umpama tu. Sebab itulah kita kena faham jadi jelas. Cara kita nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama. Bukan mana kata-kata apabila kita ni nak keras mata, tak boleh. Kita kena pergi dengan hujah. Tiba-tiba orang kata, kalaulah kita tak boleh nak buat perkara yang Nabi nak buat, Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Bagaimana kita mengajar dalam mikrofon? Bagaimana kita buat masjid kita 2 lapis? Bagaimana kita buh hamba dalam masjid? Buh gitu, buh gini. Ni orang setengah-setengah ya usik kita lagu tu. Kita pening. Nawi faham kata perkara ni jadi rangkaian. Tak. Buat apa? Kerana tarik ke zaman Nabi tak ada. Mikrofon ada tak zaman Nabi? Tak ada. Meja ni ada tak? Tak ada. Masjid 2 lapis ni ada tak? Tak ada. Kalau ada fardu kata kalau ada. Nabi nak guna tak? Memang Nabi guna. Sebab Nabi kita orang dengan semasa. Dengan sebab itu kita faham kata benda hak tak ada zaman Nabi daripada perkara hak ni hak kita dah sebut saat ni tu kalau mari lek belakang kita boleh buat kerja, tapi urusan agama ia kena mari depan, jangan tambah balik belakang. Ya tak sama. Ni dah ayat kata tak boleh perkara yang Nabi tak buat tapi kita kena buat, wajib kita kena buat. Ni nak ayat kata boleh kita buat rangka dalam agama. Misal tengoknya buat misal lagu mana? Serenya Abu Bakar puak-puak tak saya keluar zakat. Subhanallah. Soal, kita kena soal diri kita. Peristiwa orang tak saya keluar zakat tu berlaku zaman Nabi ke berlaku zaman lepas daripada kewafatan Nabi? Jawab dengan sebulak suara kata berlaku selepas daripada Nabi itu wafat. Fardu kata kalau benar tu berlaku zaman Nabi, Nabi serai juga. Di sini nak ayat kata kalau muqtada tu tak ada, tarik ke tu tak ada, mari berlaku baru, di situ dinamakan masalihul mursalah.
Tapi kalau lah muktada tu dah ada, benda tu siap-siap dah ada siap-siap zaman Nabi. Nabi lalu dia, tak ada buat gapo. Tegoh kalau Nabi nak buat, tak ada. Nabi lalu tinggal juga. Kita pergi buat hak tu hak masalahnya. Kalau kita royak gini cerahlah kepada umat masyarakat. Kata oh baru faham. Hak pasal Nabi tak buat ni lagu mana hak kita tak boleh buat. Habis itu dah. Lepas tu piye hak royak kata kena ikut Nabi balik tinggal ni. Kalau Nabi tinggal hak pasal tu wajib kita kena tinggal. Ulama semua usul fiqh ni royak lagu tu belaka. Tak tahu kata Syekh Rumari ni ambil ilmu daripada mana, royak kata tak ada. Cuba buka kitab Irsyadul Fuhul bagi Syaukani. Ya royak. Cuba buka kitab apa nama Qawati'ul Adillah bagi Imam As-Sam'ani Asy-Syafi'i. Lagu mana? Imam As-Sam'ani dia katakan, "Idza taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an wajaba alaina mutaba'atahu fihi." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal akan sesuatu di sini makna lagu mana? Makna perkara yang ada tarik ke tegah pun tak ada, Nabi tak kerja juga itu amalan, wajib di atas kita ikuti Nabi pada itu masalah. Seperti Nabi duk semaya sokmo. Tiap-tiap kali Nabi semaya sokmo, bukan Nabi tak semaya. Akan tetapi Nabi buat lagu mana contoh, mula dengan takbir kamu mula dengan lafaz semaya, mula dengan takbir. Kita pergi tambah situ, kalau niat nak mengajar, okey. Tahun 2 tahun okeylah. Tak siapa pun kita tak benuk sampai setara tu. Sebulan 2 bulan boleh kira lagi, lepas ada tu tinggal. Okey, tak ada masalah lah tu. Tapi kalau berkekalan di atasnya, hak tu mensyarakkan perkara yang tak syarak dari agama, itu salah. Kita tinggallah perkara-perkara tu. Itu Imam Asy-Syaukani, Ibnu Najjar di dalam kitab Mukhtasar At-Tahrir mazhab Hanbali, dia kata wa amma ta'assi fit tark fa huwa an tatruka ma tarakahu li ajli annahu taraka. Makna kata wajib juga kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masalah tinggal. Kalau dia tinggal satu perkara dalam masalah amal ibadat, kita tinggal. Apa kita tinggal? Kerana kita nak ikut dia. Dia lagu tu. Semua ulama pakat kecek lagu tu belaka. Kita ni orang kamar dia. Pahoyak kata kita nak pakai ulama hak hebat-hebat, kita mazhab Syafi'i. Kita tokoh ulama hak besar gini. Akhir sekali apabila kita cek, ia turut orang mazhab Maliki mutaakhirin hak ada zaman kita. Mutaakhirin pun muasir. Hak sekarang hak ada zaman kita. 1993 kuat kita beranak belaka dah. 1993 ni bukannya lama dah. Inilah perkara-perkara yang kita kena ambil tahu supaya kita tadi itu tak pedaya dengan perkara-perkara hak demo dah hurai ikut gitu gini akhir sekali nak buka ruang nak wiwak rengkok dalam agama. Kita faham gini, kita nak buat rengkok dalam agama, kita buat gini. Tapi jangan duk tambah rengkok tadi tak hak ni agama kita suka nampak molek dak. Tak molek. Tiap-tiap rengkok ni tak molek. Itu tepat yang kita kena faham. Kemudian wajib kita ikut hak Nabi suruh, hak Nabi buat contoh, perbuatan Nabi wajib kita ikut, dan tinggalan Nabi wajib kita tinggal. Ada contoh tak dalam hadis-hadis Nabi? Ada. Kata lagu mana? Mari kita pakat tengok. Dia kata ketahuilah bahawasanya asal kaedah bahawasanya tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu dalil yang ulama usul fiqh buat dalil. Dinamakan sunnatut tarkiyah. Sunnah Nabi hak biasa tinggal. Seumpama janggut tu lah. Hak tu biasa tinggal. Jangan dok giwak kerana dia lah. Tinggal. Pah dok situ. Tak sah pergi kosek ke apa, dia panggil sunnatut tarkiyah, yang menunjuk di atasnya oleh dalil-dalil yang banyak daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada contoh hak wajib kita ikut Nabi pada masalah buat dan masalah tinggal rupa lagu mana.
Riwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab nikah, dalam Jami' as-Sahih, bab targhib fi nikah, makna bab nak menggalakkan pada perkahwinan. Riwayat ni daripada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, datangnya 3 orang kepada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya iaitu umur Aisyah, hak Nabi duduk sekali dengan Aisyah radhiyallahu anha. 3 orang ni mari tanya Nabi. Kita golek-golek dengar belakang dah hadis ni, tapi kita nak ambil fahami daripada ini hadis ni, nak jadi jelas lagi. Mari tanya terhadap ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila isteri Nabi royak kata Nabi Muhammad ni buat ibadat lagu mana dalam umur tadi itu, maka katalah orang yang mari tanya tadi kata, kita duduk mana dengan Nabi, ya kata. Sedangkan Nabi ni qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala apa dosa depan dan belakang, apa dosa tak ada dosa lah Nabi kita. Sebab begitu lalu buat amalan ibadat, kita orang berdosa tak boleh lah, ya tak boleh dah kita nak buat besing sama-sama, tak boleh dah. Lalu kata seorang daripada puak dia, aku nak semaya atau saya tidur-tidur. Tu kita rupanya aku nak semaya ada dalam Islam, ada aqimus solah dalam hadis, dalam gapo ada belaka. Tak saya tidur-tidur, semaya tapi tak saya tidur. Mana nak bersemaya berpanjangnya malam. Seorang lagi aku nak puasa setahun, tak saya buka-buka. Seorang lagi kata aku tadi itu tak saya mendekati orang perempuan selama-lama. Nabi duduk belakang tabir, Nabi bunyi. Lalu Nabi jengok tubik mari. Puak mung hadap kecek taning tu, puak mung kadap kecek gitu dan gini. Lalu Nabi kata, fa wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah sesungguhnya aku ni setakut-takut orang kepada Allah dan setakwa-takwa orang daripada kalanganmu terhadap Allah Ta'ala. Akan tetapi aku puasa, aku buka, aku semaya, aku tidur, aku mendekati orang perempuan, maka siapa dia tak seduk di atas bantal sehat aku hurai ni, nasaya dia bukan duk di atas bantal sehat aku. Ulama istimbak daripada ini dalil, ulama sunnah istimbak daripada ini dalil. Kata lagu mana? Tengok, dia kata ini hadis menunjuknya dalalah yang nyata di atas bahawasanya mereka itu kanak gapo tu? 3 orang ni kanak gapo? Nak berjudi? Tak. Nak berzina? Tak. Nak makan riba? Tak. Nak gapo? Nak semaya, nak puasa, nak buat amal kuat, tak saya mendekati orang perempuan. Molek dah tu? Molek. Niat molek tak? Memang pakai kata niat molek belaka. Ada tak dalam Quran surah semaya? Ada. Dalam hadis? Ada. Puasa? Ada dalam Quran? Ada. Dalam hadis? Ada. Dan sebagainya. Akan tetapi, apakah Nabi itu tolak? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolak daripada mereka, tak terima upacara lagu tu? Kenapa? Kerana mereka itu merengkakan kaifiat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bawa datang. Wari kaifiat, rupa cara nak buat amal ibadat, walaupun asal usul dia tadi itu disyarak mari, tetapi ya wari perkara yang rupa hak lain. Walaupun semaya, walaupun puasa, tapi kerana Nabi kata dak, bukan lagu ni, Nabi tak terima. Nak ayat kata kana? Nak ayat kata mung ni gi buat perkara yang aku tahu contoh sadah, dan aku tinggalkan amalan hak mu duk suka-suka tadi itu, aku tinggal. Aku tinggal. Makna kata mana? Mana aku puasa dan aku buka. Mana Nabi tinggal puasa berpanjang. Aku semaya, Nabi buat, dan aku tidur, Nabi tinggal. Mana kata Nabi buat? Contoh kata Nabi tidur, Nabi tinggal kata semaya berpanjang malam, tak tidur-tidur. Ni nak ayat kata kaifiat, nak goreng sendiri tak leh. Pada modok bila dalam samut perayaan Nabi ni ada Quran dalam tu,
ada zikir dalam tu, ada sejarah dalam tu, adanya selawat dalam tu, adanya sedekah dalam tu, ada silatul arham dalam tu. Nak jadi tak leh kok mana? Tak leh sini. Awi kita tak leh di tempat kita buat rupa hak kita sendiri tu, hak tu tak leh. Ni perkara yang kita kena faham lah. Hak kita kena kecek. Buat apa? Kerana nak faham kepada umat masyarakat kata hak kita tak sebuat tu, bukan mana kata kita tak membesarkan Nabi, bukan mana kata kita benci pada Nabi. Sehingga setengah-setengah rakyat kata siapa dia tak sambutkan akan perayaan ni, nasihat orang ni daripada kumpulan tentera iblis. Berat? Bukan tak berat. Kalau kita pakai dosnya do dia belaka tu gak, anak cucu kita mari kamar dia gak, nampak kena buat semula. Ni dah ni. Bukan lagu tu. Kita tak buat kerana alasan kita kaza wa kaza sebagaimana hak kita menyatakan di sini. Juga satu lagi daripada tunjuk ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dikeluarkan oleh Sahih Al-Bukhari dalam sahihnya, sakut paut dengan semaya raya tidak adanya al-azan wala iqamah. Tak ada. Semaya raya tak ada bel, tak ada iqamah. Ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas. Lagu mana? Aku semaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap raya. Raya puasa, raya haji, tak pernah Nabi Muhammad itu al-azan belum daripada nak semaya. Dan tak pernah Nabi itu qamat lepas daripada tu, tak ada. Maka ketahuilah kata bahwasanya apa yang diberjalankan oleh para ulama kita, kata kita tak buat perkara tu kerana kita nak ikut tinggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggal, kita kena tinggal lah. Jangan kita buat pandai-pandai dalam urusan ni. Sebab kata kita mengaku kata kita ni wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita tak mengaku, hak tu mudah. Mengaku Tuhan sekarang, Quran apa mari sutir Nabi tak mari, seni. Tak buat rengkok lagu mana pun tak apa. Dengan sebab itu tinggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua perkara yang wajib kita kena tinggal. Kalaulah perkara itu ada tarik ke dan tidaknya ada tegah, Nabi tinggal juga itu perwaktu, haram kita buat kerja tu. Tak boleh. Adalah perkara tu orang panggil kata kita mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah amal ibadat. Pada mau kata mananya dalil wajib kita ikut Nabi pada tiap-tiap amalan kita. Dalil adalah Quran sharih. Qala subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidak ada diutuskan akan dikau ya Rasulullah malaikat supaya manusia itu taat akan kamu. Taat mana guna? Ikut jalannya Nabi dalam masalah amal ibadat. Kita duk panggil suruh pakai ikut Nabi, bukan ikut kita. Orang nak murih kalau kita kecek lagu ni pasal gapo? Cuba kita kira molek. Pasal gapo kita nak murih apabila orang rakyat mari kita pakai ikut Rasulullah, bukan ikut dia. Kita nak marah juga. Apa hal? Apa sebab? Ini perkara yang kita sebagai umat Islam gunung tengoklah, gunung tengok sendiri. Itu perkara-perkara yang kita boleh ambil di sini. Satu lagi, nak royak kata wajibnya kita ni ikut jalan Nabi. Hak Nabi buat kita buat, hak Nabi tak buat kita jangan buat. Masalah apa? Masalah amal ibadat. Masalah adat lagi ya. Adat istiadat tak ada gapo. Nak pakai, nak makan, nak minum, tak apa. Tak ada masalah. Ni enggak, kita tak leh. Jadi bid'ah kita makan tom yam Nabi tak makan. Ya tengoknya buat misal. Kalau ada zaman Nabi, Nabi tak mengharamkan diri dia Nabi makan. Tapi benda tu tak ada zaman Nabi. Kita nak buat rengkok Nabi tak ada makan tom yam.
kita makan tom yam, makan mama, makan gotu, makan goning. Kita orang buat rengka, ada orang pesi mengajar pesi tu. Ini apa yang kata, lah tak ada amanah belaka tu mengajar lagu tu. Orang dok kecek tentang masalah amal ibadat, bukan masalah adat hak tu. Memanglah hak tu terang-terang dah kata perkara yang tak ada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kata kalau tak ada zaman Nabi, orang kata tiap-tiap perkara hak Nabi tak buat kita nak buat tak boleh tak kok mana? Ni perkara hak Nabi tak boleh buat ni, hak kita tak boleh buat ni, perkara yang ada tarik ke zaman Nabi, tidak ada tegah zaman Nabi, Nabi tinggal benda tu. Hak tu tak boleh buat. Tu bau gitu, bau kena. Ni orang dok kecek balik ning, ya kuat lening. Allah. Kita gak deh nak gapo sangat dengan orang tu, nak gapo sangat dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita pakai renung molek. Ni orang pengen kata apa boleh jadi gitu, bukan tak faham tu. Orang boleh baca bahasa Arab, boleh faham Quran, boleh faham hadis, mengaji 4 5 60 tahun bukan tak faham benda-benda lagu tu. Tapi berpuak, berpati, berpuak, ta'assub. Allahu akbar. Kakah-kakah habis Nabi tak save belaka. Kasih Nabi tapi hak Nabi larang buat belaka. Bertaasub Nabi larang, gomo. Berpuak Nabi larang, gomo. Berpati Nabi larang, gomo. Hak tu masalah. Kita tak boleh buatlah tu. Lah mana kita tengok. Ada adalah Sahih Bukhari di dalam Kitabul I'tisam. Bagi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab iqtida'i bisunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh kita ikut jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Abi Wa'il. Dia satu hari duduk tepi Syaibah bin Uthman bin Talhah Al-Badri. Dia ni adalah orang pegang anak koci Kaabah. Sampakah hari ni bakon ni duk pegang. Nama Syaibah bin Uthman bin Talhah Al-Badri. Abi Wa'il ni duk tepi dengan Syaibah. Lalu datangnya Sayyidina Umar mari. Cuba kita perhati tengok. Datang Sayyidina Umar bin Khattab, hadis ni riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Dalam Kaabah zaman tu banyak daripada emas perak banyak dalam tu. Zaman Nabi tak ada kosek gapo. Syaibah ni duk pergi anak koci, emas perak ni tak ada bagi gapo. Duk dalam tu. Mari zaman Abu Bakar pun balas tu lah, tak ada kosek gapo-gapo. Mari Umar kata aku berpandangan kata kalau kita bagi harta ada dalam Kaabah ni kepada pakai miskin orang berhajat, lebih aula ya kata lebih elok duk taruh apalah tu. Lalu Syaibah duk jaga pintu Kaabah tu, anak koci tu. Dia kata lagu mana? Mu nak buat lagu mana? Apa mu nak buat lagu ni? Wahai Umar, walam yaf'alhu sahibaka. Sedangkan dua orang yang jadi kekasih bagi mu tak buat lagu ni. Pia walam yaf'alhu sahibahu, pia Syaibah ni maksud siapa hak tak buat nak baginya harta hak ada dalam Kaabah ni kepada semua umat hak ada dalam otak umat pada zaman tu pia kena pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Lalu apabila dia dengar daripada Syaibah kata dengan itu perkataan, Umar ni dengar. Umar mereka yang tak ada dah tapi dengar orang, dia dengar headphone, dengar alasan, bukan dia kerah perut kot dah gitu. Lalu Syaibah kata, Nabi pun tak buat lagu ni, Abu Bakar pun tak buat zaman dia, aku pergi kat ni anak kecil aku umur panjang sampai ke zaman mung, bagaimana mu nak buat? Lalu Umar pun kata, huma mir'ani yuqtada bihima. Dua orang tu adalah cuming yang wajib kita ikut akan jenjak langkah dia. Tengok. Kita ni dah ambil perkara yang nak buat rengka dagi mana? Dagi ukur hipung Quran, boh baris Quran, apa nama tabuk Quran dan sebagai-bagai perkara hak tadi tu. Ni kata hak Nabi tak ada buat ni, sahabat pakat buat ni. Buat apanya kita tak boleh nak buat?
Subhanallah. Nak royak pada umat masyarakat, nak cari habuai dalam dunia sebab begitu lalu. Ya Allah. Tentu-tentu dah kata pia yang hipungkan Quran. Abu Bakar, Umar. Siapa yang berbaris Quran? Ali. Faham ni Nabi kata gana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sama dengan kita nak buat belakang ni? Abadan. Sama sekali tak sama. Sebab tu hari ni kita sebagai orang awam ni, kita orang sunnah ni tak ada nak lari nak buat makan. Buat. Saya ada ayat dah tegah dah. Ada duit banyak, gih, we makan pada pakai miskin. Banyak mana dalam jalan kita, dalam petani, dalam menara. Orang tak ada nak makan, anak yatim, tak anak yatim. Orang tak ada apa nama suami dan sebagainya. Banyak lagi. Tapi pasal apa kita nak buat rengkok? Nak mengaji sirah. Royak kata email kita, bukan nak ngajar sirah. Tak nak mengaji dah seminggu 3 hari boleh lagi. Nak selawat ke Nabi, selawat pagi petang beribu tak ada masalah. Apa hak contohi mari kita buat, tapi rengkok janganlah. Hak tu. Dah semua ulama, Ibnu Hajar apa kata rengkok apa nama Sakhawi kata rengkok cuma dia mau tepek tak hasanah. Ya Allah. Rengkok hak molek. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau benda tu molek sungguh tak ada kita. Sahabat buat dulu, tabi'in, atba'i tabi'in, tokoh Imam Pak ni ambil dulu. Bukan mereka itu tak tahu ayat-ayat yang mereka ini bawa datang suruh kita hormat ke Nabi, suruh kita farah pada Nabi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu. Bukan mereka itu tak tahu, tetapi mereka itu tak ambil dalil itu untuk nak buat rengkok dalam agama. Tak ada. Ha ni masalah. Ambo nak ayat kata ambo tak ada naskah. Dakwah kita pun tak ada naskah, demo nak buat hatu kerja demo dengan Tuhan. Tetapi nak ayat kata apabila orang tak buat, junudu iblis. Allahu akbar. Tentera iblis. Pengikut bagi iblis, orang benci ke Nabi. Alam ta'lam. Tak tahukah perkataan itu yukaffirunal muslimin, kita mengkafirkan orang yang tak beriman, orang yang beriman, mengkafirkan orang yang beriman. La ilaha illallah. Benar rengka orang tak siap buat kena kufur demo. Sebab itulah saya jadi kewajipan kata kita kena kecek juga belalah lalah mana pun. Kena sebut, kena royak, kena faham. Hak amal faham ni boleh kita terasa. Boleh kita buat kita kerja balik. Ada sungguh dah amal royak. Ulama kata sungguh dah boleh. Kita taruh waktu baik daripada jaibina, waktu baik pada kocek kita. Tak ambil alasan daripada apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh ulama kita yang mengkemukakan ini masalah. Ini tempat yang kita kena ambil tahu. Kemudian kita nak apa nama nak royak sini sikit biidznillah taala. Kata kita ni benda hak kita dak buat tadi itu, kalaulah kita nak buat sungguh, rajin sungguh, adalah kita buat perkara yang disuruh. Jangan kita rajin perkara orang tak suruh. Logik akal kita ni, kalau kita buat kerja orang tak suruh, kembali kita lagi minta gaji, mintanya habuai selepas dah kita kerja, mana nak boleh. Juga amalan kita harap hala daripada Tuhan. Nak wiwi kita, syarat kita tak ada nak hasil amalan. Gapo? Ikhlas ada, mutabaah tak ada, ikut jalan Nabi tak ada. Bagaimana nak hasil pahala? Cuba kita pakak kira lah sikit. Royak gini bukan awi balah, bukan awi panas. Tak usah balah apa, kita sama-sama ada kalimah. Sama-sama orang Islam, adik-beradik kita belaka, orang tepi rumah kita, jiran kita. Kita nak kecek dengan alasan. Buka tengok akal fikir, cuba pakak kita mikir, insya-Allah siapa pada tujuan. Dakwah kita apa kata? Nak panggil mari ikut dia, ikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut orang tua orang ni, tak ada. Semua ambil semenjak pada guru kita hak Arab sampai ke Jawa kita, Jawi kita ni suruh ikut Nabi ya, tak ada ikut lain. Ni perkara-perkara yang kita kena faham lah supaya kita tadi itu tak jatuh dalam rengkok. Semua ulama-ulama pakak jalan lagu ni belaka. Walaupun sikit sebanyak tu adalah tempat-tempat hak dia kata tempat longgar, tempat tak longgar tu adalah dah.
Tetapi kaedah hak kita royak saat ni, tiap-tiap perkara yang ada tarik ke zaman Nabi, tegohar Nabi nak buat kerja tu tak ada. Kalau Nabi kemudian Nabi tinggal, kalau kita pergi buat jadi rengkok semua pakat getilah tu berlaku. So umpama Izzuddin Ibn Abi Salam tuai hak bagi bid'ah 5 perkara tadi itu, walaupun begitu pun dia kata semaya raghaib yang diberlakukan di dalam bulan Rajab dan sebagainya, alama azkur, dia kata ini adalah perkara rengkok dalam agama. Sebab bulan Rajab lalu tak dapat atas Nabi lalu. Kamar dia kalau Nabi nak buat kerja, buat contoh, tegah ada tak? Tak ada. Nabi tinggal. Nabi tinggal. Kita pergi buat kerja, tu dinamakan rengkok. Nak boleh jadi rengkok bila kalau orang tanya kita, kenapa molek sini ni? Tiap-tiap perkara yang ada tarik ke, tak ada tegah dalam amal ibadat, kita pergi buat kerja, itu adalah rengkok tak boleh. Pauka lagi. Masalah nak buat turun mayat daripada umur, habar dulu kau nak bar dulu. Jadi zaman Nabi kita ukur, klik. Ada tak orang mati zaman Nabi? Nabi buat lagu mana? Dengan mayat hak ada depan dia, bar ke tak? Tak boleh. Apabila kata tak ada, tak sah. Ada, yakfi. Cukup. Lagu tu cara kita orang ikut ya kah? Apabila kata amba ni orang nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak ikut lagu mana? Kena tahu dulu. Bukan makna kata kita kau dulu, tahu tak tahu kau kira, kita nak buat dulu. Asalkan molek kan sudah. Tadi kalau molek sungguh puasa tak molek, berpanjangnya tak molek. Ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada. Pasal Nabi engkar. Di situ. Situ cuba kita tanya diri, kita tanya orang lah, tanya diri kita, buat apa? Barulah kita boleh faham kata, hukum ni kena turut. Kalau tak turut tak boleh. Satu lagi hadis kita nak beri insya-Allah 5 minit biiznillah taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Yang diriwayatkan hadis ni daripada riwayat Zaid bin Wahb, daripada Abdurrahman ibni Abdul Rabbil Ka'bah. Dia ni orang cara Kaabah lah, duduk dalam Masjid Haram. Tiba-tiba hari tu dia jumpa dengan Abdullah bin Amr bin As. Duduk di tepi Kaabah. Duduk di tepi Kaabah, duduk kecek lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dengar hadis lagu mana ratik daripada Nabi. Mu dengar lagu mana ratik. Seolah kata mari muzakarah lah. Seolah kata nak tukar ilmu pengetahuan. Lalu Abdullah bin Amr bin As kata kepada seorang hak tanya lagu tu dia kata, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamhu lahum. Sesungguhnya tidaklah didapati nabi, seolah kata Amr bin As ni, Abdullah bin Amr bin As royak takut dengan Nabi kata gini, kata agwana, sesungguhnya tidak datang Nabi belum daripada aku, malaikat jadi kewajipan di atas Nabi tu menunjukkan ummah dia di atas kebaikan apa yang dia tahu kebaikan itu hasil bagi ummah, dan dia menjauhkan ummah tadi itu daripada perkara yang tak bagus, tak baik, bahaya, kalau dia tahu kata itu bahaya bagi ummah. Sebab tu hadis lain yang kata, ma min syai'in yuqarribukum ila Allah illa wa ana adullah wa illa wa ana adullu alaih. Tidak ada satu perkara yang molek nak mendekati Allah Ta'ala, malaikat aku tunjuk kepadanya. Tak ada amalan yang Nabi tak ada tunjuk. Semua Nabi tunjuk berlaku. Siapa akan masuk bilik ayah kita dah mengaji masa budak kecil lagi, tak lepas apa tah lagi amal ibadat hak lain. Semua yang rakyat belaka. Tak pada dah cukup pi. Sebab itulah Abdullah ibn Mas'ud dia kata, ittabi'u, ikut olehmu akan jinjak langkah Nabi mung tu. Wala tabtadi'u, jangan buat rengkak faqad kufitum, sesungguhnya pada dah, cukup dah, yakfi, pada dah. Hak tu tepat hak kita nak jalan lagi jumpa dengan Nabi. Kerana aku turutmu sungguh ya Rasulullah, sekadar mana aku mempunyai ilmu pengetahuan. Kemudian kita mari tengok sahabat dah. Nabi kita dengar ayat-ayat Tuhan, ayat hadis Nabi,
sahabat Nabi, kelakuan tingkah laku contoh-contoh ni, kita nak tengok tabi'in lagu mana dia kata. Sa'id ibn Jubair seorang daripada tabi'in, sebagai Ibnu Rajab, sebagai Ibnu Abdul Bar, gaya adalah jami' ma'a bayanil ilm. Dia katakan, ma lam ya'rifhul badriyun falaysa minad din. Perkara amalan ibadat yang tak dikenalkan oleh orang masuk peperangan Badar sekali dengan Nabi, dia tak kenal, maka itu bukan agama. Tengok, kita duduk sini, dakwah sunnah kita ni nak mengajak manusia kepada ini jalan. Cuba kita tengok setagi, ada makan ni juga masjid kita pun, bukan tak ada. Tiap-tiap hari minggu kita buat makan ni jamu gitu gini, tapi tempat kita tak ada rengkok. Dia mau dah kata, oh nak buat makan apa tak boleh, nak begitu apa tak boleh. Dia ugut orang tak tahu gapo. Cuba mari tengok di masjid kita, ada gapo, ada makan ni, ada minum ni, ada jamu, ada gato, ada juga, tapi rengkok tak ada. Hawa apa? Kerana kita jalan sepening. Kita jangan silap faham terhadap orang sunnah ni. Oh tu pun tak boleh, ni pun tak boleh. Boleh ataupun tak boleh, kita ingat, kita ikat dengan dia, diri kita ni kita ikat dengan siapa? Kalau ikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena turut. Jangan pandai-pandai. Tok guru dengar boleh, tapi uya wari alasan, baca alasan. Quran kata gini, hadis kata gini, ulama kata gini, pendapat tabi'in, atba'it tabi'in, sahabat kata gini. Okey. Hak ni kecek 17 minit, 2-3 je. Orang hantar mai saya 3 je dia cakap. Mana ayat Quran? Mana hadis Nabi? Mana perlaksanaan Nabi terhadap Quran, terhadap hadis Nabi? Mana sahabat faham? Mana tabi'in? La yujad. Hak ada ni, tubik daripada sini. Duk rayak kepada umat masyarakat. La ilaha illallah. Lepas tu tak tahu, hak ni pun tak tahu. Apa orang kalau orang apa nama hak kecek tadi tu ahlul kalam pula sor, pandai cakap, pandai putar, pandai belik gitu gini. Mari pusing dengan usul fiqh hak biasa tak tahu, tak ada le kaedah pula. Subhanallah. Ni perkara-perkara yang kita tadi itu kena menghati-hatikan. Perkataan yang terakhir, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata gini, tengok, sebagai Imam Suyuti sebut dalam kitab Saunil Mantiq wal Kalam, dia katakan, kullu man takallama bi kalamin fid din, tiap-tiap mereka yang bercakap, beri pendapat tentang urusan agama, au fi syai'in, ataupun apa-apa pun, min hadhil ahwa laisa fihi imamun mutaqaddim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi faqad ahdatha fil Islam. Allah molek sungguh. Ning Imam Syafi'i sungguh. Imam Suyuti sebut dalam kitab Saunul Mantiq. Perkataan ni. Katakan tiap-tiap mereka yang bercakap dengan cakap dalam urusan agama ataupun sesuatu daripada bercakap nyetama hawa nafsu dalam tu. Tahu lagu mana kata hawa nafsu? Tidak ada pernah orang tokoh ulama belum daripada hak ni, makna belum daripada ini pendapat ni, tokoh mujtahid mutlak tu tak pernah bercakap ambil pada Nabi, ambil pada sahabat, maka orang pasal itu adalah orang yang buat rangka dalam agama. Rangka ni kita ramat karek ngih kan. Tahu ke tak? Punuh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tak boleh makan, tak boleh minum air dari kalau haud, nak malaikat sekat. Tak boleh. Pas kita dah buat nyanyi buat apa ke diri kita? Oh payah nak duduk. Kalau kita nak tak payah. Kalau kita nak faham tak payah. Kalau kita nak tak payah. Hak tak sah, hak kita tak sah, hak tu payah. Dan banyak lagi daripada pendapat-pendapat yang hamba tak sempatlah nak baca di sini ni. Kita wari 2 3 4 buku ni supaya kita boleh dengar tautiah pembukaan sedikit, insya-Allah kita akan mempendetailkan di lain-lain tempat lah pula biiznillah taala ini masalah. Maka pada akhir ni marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita ni benar-benar jadi benar, dan minta Tuhan kurniakan kepada kita boleh ikut benar-benar. Tuhan menampakkan kepada kita ni benar tak benar, jadi tak benar, dan minta Tuhan kurniakan daripada Tuhan tu kita menjauhi benda yang tak benar itu. Karena kita tak akan ikut benar-benar boleh ataupun tinggal benar-benar boleh melainkan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya jua dengan kekuatan kita tak kuasa. Itulah
sebagai doa penutup bagi perjumpaan kita pada kali ini. Maka insya-Allah kita berhenti sinilah dulu biiznillah taala, dan kita akan sambung pada pengajian kita pada halaqah yang lagi akan datanglah biiznillah taala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.